proceed dulu dengan tajuk-tajuk yang ada dalam sinteks 3 untuk Maryam. Okey. So untuk sinteks 3, tajuk yang ada ialah ismut tafdhil. Kemudian at-ta'ajjub. Sebab apa ta'ajjub? Sebab ta'ajjub ni dia guna isim tafdhil. Dia cuma tambah ma af'ala. Af'alu untuk ismut tafdhil, tapi bila ditambah ma af'ala dia jadi ta'ajjub. 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 Okey, wazan untuk ta'ajjub ma af'alahu dengan af'il bihi. Sekejap. My komputer ni. Okey, ta'ajjub. Okey, kemudian selepas ta'ajjub al-istighatsah. Al-istighatsah ni minta tolong. Dia punya adawat dia. An-nadbah guna waw. Wa mu'tasimah. Al-istighatsah ya, dia panggil tolong. Minta apa? Minta tolong. Jadi di sini al-istighatsah. Nah, ayat dia. Dia ada ayat dia, ya mukawwinat al-istighatsah. Nida ya latif. Ya latayyibil. Saya ambil ayat yang tak complicated sikit, ayat yang mudah sikit lah nak faham. Mana dia ni? Dia bawah nida lah, dia bawah nida. Sebenarnya ada nida. Jadi ya, tapi ya kat sini bukan dia nak panggil untuk kita panggil dia, kita panggil dia kita nak minta tolong. Al-istighatsah. Minta tolong. Cuma dia ada depan tu ya. Cuma kalau an-nadbah dia guna wa. Dalam kisah sejarah ada perempuan minta tolong apa? Khalifah Mu'tasim dia guna wa mu'tasimah. Dia panggil wa tu makna ya, wahai. Okey, uslubun nida di bawah an-nida an-nadbah. Uslubun nida. Okey, dalam soalan lain selepas al-ighasa an-nadbah al-ikhtisas. Okey, ni uslub. Okey, al-ikhtisas at-tahzir wal ighraq ni tajuk ni ada dalam praktikal grammar. Ya. Dia ada dalam praktikal grammar, dia ada adawat dia. Al-ikhtisas ala. Dia ada adawat, dia ada huruf. Adawatul ikhtisas ala, alla. Gitu juga dengan tahzir. Tahzir ni memberi amaran. Al-ighraq memberikan apa nama? Menarik perhatian. Okey. Nanti kita tengok dalam praktikal grammar lah. Kemudian dalam praktikal grammar dalam Nahwu 3 ni ada tajuk at-tanazu'. At-tanazu'. Sekejap saya nak cari ayat.
Tak jumpa pula tanazuk ni. Okey. Apa nama? Ya. Saya lambat tadi kan. Yang ni saya nak kena tengok dekat yang doktor bagi tu ke ataupun ada yang pin dia? Untuk praktikal grammar dengan Nahu, kamu praktikal grammar kan? Ha. Yang praktikal grammar tu saya dah share dalam WhatsApp WhatsApp. tu. Cuma Ha. nanti sekejap lagi saya nak explain sikit yang ada dalam gambar tu. Okey. Ni saya nak apa nak cari bahan untuk sintak 3. Sementara sekejap lagi. Sementara tu boleh dah tengok gambar ni. Ha. Gambar apa Okey. doktor? Dalam WhatsApp group tu. Oh, WhatsApp group. Okey. Okey. At-tanazu'. Ini yang dalam Nahwu 3 ni ada nama dia tanazu'. Okey. Tanazu' ni adalah satu uslub dalam bahasa Arab yang mana bila digunakan dua perkataan yang berbeza makna dalam satu ayat, sebelah-sebelah. Waqafa, contoh ayat waqafa wa takallama al-khatib. Nampak perkataan waqafa, fi'il waqafa, kemudian takallama. Ada dua apa? Dua fi'il kan? Dua fi'il tu berbeza tetapi dia bergantung pada satu je fa'il. Waqafa wa takallama al-khatib. Biasanya kita kata waqafal khatib wa takallama. Yang tu clear lah, fi'il fa'il. Ini fi'il fa'il. Tu nama dia at-tanazu'. Makna dia dua fi'il yang berbeza bersaing ataupun bergantung kepada satu fi'il. Tu nama dia tanazu'. Waqafa wa takallama al-khatib. Sami'tu wa absartu al-qari'. Ansyada wa sami'tu al-adib. Itulah. Itulah maksud tanazu'. Makna dia kalau kita nak buat ayat, bolehlah. Kalau kita buat ayat waqafa wa takallama al-khatib. Okey? Ataupun kita biasanya kita buat waqafa al-khatib wa takallama. Itu bukan tanazu'. Ya, kalau kita buat macam tu, yang tu bukan tanazu'. Dia mesti dua fi'il, satu fa'il. Lepas tanazu' isim fi'il. Isim fi'il ni yang itulah. Dia ada isim fi'il madhi, isim fi'il mudhari', isim fi'il amar. Hayhata lima tu'adun. Sah di isim fi'il dia mabni. Kemudian al-adad. Adad ma'dud lah ni, adad ma'dud Adad 39, 10, 11, 9, 99, 10. Ni adad dengan ma'dud. Okey. Saya syarah dulu. Okey, nanti lepas-lepas ni saya akan jumpa infografik, saya bagi gambar, saya letak dalam WhatsApp group untuk sintak 3. Kemudian kinayatul adad. Ini bawah ni, dia ada tajuk kam. Okey. Kam ni ada dua. Kam satu, kam tanya berapa, yang tu nama dia kam al-istifhamiyah. Kam apa? Al-istifhamiyah. Satu lagi, kam bukan nak menunjukkan banyak, dia menunjukkan banyak. Dia bukan nak tanya berapa bilangan. Dia nak menunjukkan banyaknya bilangan. Contoh dia Al-Quran, kam min fi'atin qalilah. Dia biasanya kam dia panggil kam al-khabariyah. Ingat lagi ke kam istifhamiyah dengan kam al-khabariyah ni? Pertanyaan dengan perkabaran. Jadi al-khabariyah kam istifhamiyah dengan kam khabariyah. Kam istifhamiyah tu kam tanya berapa bilangan. Kam rijalan fi suq. Ni yang saya belajar dengan tu. Yang tu kam istifhamiyah. Kalau kita nak tukar ramainya laki-laki di pasar, kita tukar ayat tu jadi kam rijal. Tambah min. Kam Kam min rajulin fi suq. Kam min rajulin fi suq.
Yang tu dia dah jadi kam al-khabariyah. Ya. Tapi yang tu dah bukan maksud soalan, yang tu menunjukkan ramai sungguh. Nak khabar lah, nak bagi tahu. Okay, so saya tak ada masalah kot nak faham kam ni. Cuma hari tu mungkin apa nama? Hari tu mungkin apa? Ya. Fail sebab tak datang kelas lah kot. Sebab tak datang kelas, dia kata 2 kali tak datang sebab kelas kan 4. So 2 kali tak datang tak boleh lah dia kata. Tapi exam saya datang, saya jawab penuh-penuh. Itulah pasal. Patutnya datang lah, patutnya boleh consider lah. Tak, cuti bersalin doktor. Yalah. Pensyarah lain okey, faham, boleh terima. Masalahnya saya tak ada nak buat apa lah di luar bidang kuasa saya. Dalam pantang. Tak apalah, kita lupakan yang lalu. Sudah, tapi masalahnya sekarang pun sebenarnya sebab mungkin hari tu masa zaman tu tak ada COVID lagi kan. Jadi sebenarnya kelas tu boleh aja kalau backup guna online. Oh. Kan? Doktor Fuad mana ada online Doktor Fuad, kan? Dan sekarang ni dia dah pandai dah online lah, tapi dia dah balik lah. Dia balik dah pula. Saya tak nak lah belajar dengan dia, saya dah merajuk dah dengan dia. Sempat lah. Ni saya share yang duduk dalam grup 3 ni. Dalam grup 3, dalam Nahu 3. Kalau ikut yang sekarang ni, sebenarnya kalau tak datang kelas, boleh je ganti hari lain. Tapi tak perlu ganti fizikal, online boleh ganti kelas dah. Sama je, cuma bezanya tak ada ulang kelas. Yalah. Lepas tu kalau nak tanya apa-apa, tanya dalam handphone kan boleh jawab kan. Layan dulu anak menangis tu. Taklah, saya macam masalah sikit untuk nak buat yang assignment tu doktor. Assignment yang apa tu? Setiap topik tu kan kena buat PowerPoint presentation kan. Tak apa. Bagi ada je, Tak sebenarnya ada semua. Yang penting. Saya pun tahu. Kena masukkan semua topik kan every week tu bukan? Bagi adalah tajuk-tajuk penting tu. Tak sebenarnya every week. Ada tajuk dalam minggu tu tak perlu letak pun. Dia sebab dia umum kan. Oh. Yang penting je. Oh. Nanti kalau tak masuk semua kalian markah kurang pula. Tak apalah, kita faham. Oh, okey. Kita faham sebab kita nama pun dah repeat, lepas tu independent, faham je lah. Saya yang penting bagi ada bahan. Terima kasih kerana memahami. Yang penting bagi ada bahan. Saya pun ada live video nak bagi markah kalau orang tanya kenapa. Ni semua dah buat. Yalah. Faham. Ni ada makdud dalam infografi. Ada makdud pun ada ni, belajar dengan Dr. Puan ni, nota saya ada. Okey. Doktor, masalah lah saya nak menaik bahasa Arab. Salah? Saya mencari-cari huruf. Saya memang bilanya saya menaik bahasa Arab? Dekat tu lah, kalau tak ada kena beli dia punya stiker tu. Kalau print sendiri, tengok dekat komputer ni tulis on screen punya keyboard. Lepas tu saya dah beli stiker tu. Nak tampal, belum tampal lagi. Itulah. Tapi memang terkiat-kiat lah nak menaik tu. Dah je. Tak apalah. Ni saya jumpa. Asma'ul Af'al. Dia kadang-kadang kena online sekejap. Kalau tidak saya pun tak boleh nak follow up apa yang tak cukup. Saya online macam ni baru saya tahu.
Ni isim fa'il. Ni isim fa'il. Fuad apa? Fuad dulu lah kan? Dah. Fuad, sayalah. Senang je ni, kacang je. Tak apa, ulang kaji balik. Lama tak Ulang ni. kaji. Okay. So yang ni lah, ni yang PowerPoint ataupun gambar lah, gambar yang berkaitan dengan tajuk Nahu 3. Okay. So kalau nanti nanti kalau buat yang PowerPoint tu, masukkan yang penting-penting je lah. Yang minggu satu tu tak masuk pun tak apa, sebab minggu satu tu introduction. Muqaddimah, tak payahlah muqaddimah. Cantik juga nota doktor ni. Saya nota apa, saya Google internet je. Oh ya? Ha. Hai. Saya ni bahasa Arab susah sikit nak Google ni. Saya tolong Google kan. Syukran. Saya nak cari. Okey, yang ni ada dalam slide. Ada dalam slide. Oh, saya tak pastilah slide minggu berapa ni je Ya Allah, masukin. Tatbiqat istifham. Saya letak siap dia punya gambar, senang cerita dan senang kerja kita minggu ke apa ni. Yang ni Fuad boleh tengok sekali. Ketika grammar, tarkib, tamyiz, istisna, ta'ajjub. Oh, dekat sini ni. Saya nak tekan balik. Yang al-ikhtisas tu yang menggunakan uslub ni'ma wa bi'sa. Ni'ma wa bi'sa. Al-ighra' dia guna galakkan yang dia ulang 2 kali tu. Al-ijtihad, al-ijtihad, al-tahzir. Mana kau sana tadi? Ni ada dalam practical grammar. Dia ada dalam practical grammar. Cuma dalam course outline, tu dia redundant dengan Nahu 3. Okay, dalam Nahu 3 ni, dia ada satu tajuk, apa tajuk dia? Uslub, mana pergi binatang tadi? Aduhai. Al-ikhtisas. Okay, al-ikhtisas. Okay, ni contoh dia. Sekejap, banyak masuk mesej pula dah. Uslub. Saya type dalam WhatsApp. Okay. Uslub al-ikhtisas. Okay. Saya dah tutup lah pula. Aduhai. Fuad sibuk ke hari ni? Tak adalah. Nyaga saya. Oh ya ke? Tak apa, kejap. Sejam je. Tak apa, dia je. Ada orang. Ada budak jaga. Kita menjaga apa? Saya cendol. Cendol. Oh, kat mana tempat? Dekat Panai Indah. Oh, kalau nak pergi
Nak pergi payah juga. Ada cendol apa? Cendol durian ke? Cendol apa ke? Tak ada. Dia ada pun kalau satu hak cendol biasa dengan cendol pulut je. Oh, okey tu. Hmm. Kalau ada cendol tapai sedap juga. Hmm. Okey, ni uslub al-ikhtisas. Biasanya kita guna ni'mah lah. Ni'mar rajulu Khalid. Sebaik-baik lelaki Khalid. Bi'sar rajulu al-munafiq. Seburuk-buruk lelaki orang yang munafik. Itu diguna ni'mah dengan bi'sa. Okey. Yang satu lagi nama dia uslub uslub tapi tajuk ni dapatlah Fuad pun dapat sebab ni ada dalam praktikal grammar. Satu lagi nama dia uslub al-ighra' wat tahzir. Uslub ni sama, cuma dia bergantung kepada perkataan yang kita guna. Jika perkataan yang kita guna tu perkataan yang membawa makna yang baik, dia jadi al-ighra' lah. Kalau perkataan tu buruk, dia jadi makna at-tahzir, memberi amaran. Contoh apa ni? Contoh al-ighra'. Ni contoh al-ighra' lah. Contoh al-ighra'. Saya tengah type ni. Senang nota saya. Okey. Sekejap saya tulis. Saya tekan enter. Saya bagi ayat mudah je ni. Bagi senang faham. Nampak? Uslub al-ighra' wat tahzir. Al-ighra' tu maknanya kita menggalakkan orang. Jadi kalau kita kata al-ijtihad ya tulab. Jadi yang tu dia panggil uslub al-ighra'. Kita panggil uslub apa? Al-ighra. Al-ighra'. Tapi kalau kita kata al-kasal. Ya tulab. Al-kasal, malas. Ya tulab. Yang tu dia panggil at-tahzir. Yang nombor 2 tu saya bosan. Tahzir. Beza dia. Uslub tahzir. Tahzir. Ighra' menarik. Kita nak galak. Galakkan. Kita menggalakkan dia buat benda baik, benda yang positif lah. At-tahzir ni kita nak warning dia daripada benda-benda yang negatif. Okay. So, jadi saya dah share dalam ni kam istifhamiyah al-khabariyah al-tafdil, uslub al-istighasah, uslub al-ihtisas. Dia ada ya la tayyibil hawa lil alil. Wahai macam dia panggil lah. Datanglah wahai udara yang nyaman untuk orang yang sakit. Macam dia panggil lah orang tengah sakit kan. Datanglah aura yang menyamankan, udara yang menenangkan, macam itulah diguna ya. Cuma an-nudbah diguna wa. An-nudbah diguna wa. Contoh an-nudbah dia guna contoh dia wa dia panggil siapa? Guna nama Fuad, dia guna nama Fuad lah. Wa Fuadah ataupun wa Fuad boleh juga. Wa Fuad ataupun betul dah.
Okey, yang ni dia panggil uslub an-nudbah. Uslub an-nudbah dia guna ada awak dia wa. Al-istighasah guna ya. Okey. Sebelum ni saya ada share beberapa file gambar kan. Ya. Okey. Okey. Antara yang saya share ni yang infografik ni lah Dan ni ada okey. So yang ni dia daripada awal lah, daripada tanda i'rab inna wa akhawatuha, jumlah ismiyah dulu. Mana jumlah ismiyah ni? Al-jumlatul ismiyah mubtada' khabar mubtada' khabar, kemudian inna wa akhawatuha, Zanna wa akhawatuha. nampak gambar kan? Jadi kenapa belajar mula kita belajar apa ni i'rab tanda i'rab, alamatul i'rab al-asliyah, tanda i'rab yang asal, thumma alamatul i'rab al-far'iyah, kemudian kita belajar anwa'ul jumal, al-jumlatul fi'liyah, al-jumlatul ismiyah, anwa'ul khabar. Okey, jumlah ismiyah anwa'ul khabar, khabar mufrad, jumlah ismiyah khabar mufrad, mana khabar jumlah fi'liyah, khabar jumlah ismiyah, khabar shibih jumlah. Okey, kemudian masuk inna wa akhawatuha. Apa dia ada awak dia? Inna, anna, ka'anna, lakinna, laita, la'alla. Okey. Kemudian anwa'ul khabar. Bila mana yang berubah dia apa? Mubtada' dia. Nama dia isim inna, khabar inna. Dia menasabkan mubtada' ataupun isim inna. Sebab tu kita belajar anwa'ul khabar. Dengar ada. Tolong ni apa saya buka dua ni. Ada yang tutup satu akaun. Okey. Sebab tu kita belajar anwa'ul khabar. Dia ada khabar mufrad, innal hayata aqidatun. Innal hayata. Yang masuk tu yang kat depan tu isim inna tu, tapi kita belajarlah. Maknanya dia anwa'ul khabar ni ada 5 jenis. Khabar mufrad, khabar jumlah fi'liyah, laita syababa ya'ud. Ni jumlah fi'liyah. Ka'annal kitaba afkaruhu jadidah. Ini khabar jumlah ismiyah, afkaruhu jadidah. Yani khabar shibih jumlah, la'alla al-hasub fil haqibah. Ini shibih jumlah menggunakan jar dengan majrur. Fil haqibah. Okey, satu lagi khabar shibih jumlah menggunakan zaraf. Zaraf makan atau zaraf zaman. Laita syabab, laita al-marad tahta syajarah. Okey. Tapi dalam inna tak jadi masalah sebab dia menasabkan mubtada', dia panggil isim inna. Jadi kita baca innal hayata, laita syababa, ka'annal kitaba, la'alla al-hasuba, laital marada. Apa jua jenis khabar dia tidak menjadi masalah sebab dia menasabkan mubtada' yang ada kat depan. Nama dia isim inna ataupun isim anna, isim ke anna. Cuma dalam tajuk mubtada' khabar ni, dulu pun dah belajar kan, dia ada tajuk khas berkenaan dengan khabar mubtada' muakhar, khabar muqaddam. Biasanya mubtada' kat depan, ni kes mubtada' duduk belakang. Okay? Saya ingatkan baliklah bila ada mubtada' belakang ni, ada yang wujuban, ada yang jawazan. Okey, contoh dia macam ni Okey. Yataqaddam al-khabar 'ala al-mubtada' wujuban
idza kana fi shibih jumlah. Okay, wa ismuha nakirah. Contoh dia gambar. Nampak gambar tak? Nampak. Sekejap saya share balik. Ni. Nampak gambar ni? Belum lagi. Okey. Ada kat WhatsApp tu Okey. Yang WhatsApp tu. So yang ni inna lah. Inna wa akhawatuha. Yang pertama kena revise baik. Apa akhawat dia? Inna, anna, ka'anna, lakinna, laita, la'alla. Kemudian dalam tajuk inna akhawatuha ni kita belajar tajuk jumlah ismiyah. Kita belajar tajuk jumlah ismiyah dulu. Bila belajar tajuk jumlah ismiyah, dia ada tajuk bahagian anwa'ul khabar. Ada khabar mufrad, ada khabar jumlah fi'liyah, khabar jumlah ismiyah, khabar syibih jumlah dengan dua jenis. Okey? Cuma tak jadi masalah sebab innal hayata aqidatun. Dia gariskan perkataan aqidatun ni sebab dia nak refer kepada anwa'ul khabar. Tapi sebab inna dia menasabkan mubtada'. Inna menasabkan mubtada'. Jadi apa juga jenis yang ada dalam khabar, dia tidak menjelaskan ayat lah. Innal hayata, yang penting tu hayata. Innal hayata aqidatun. Laita syaba Ya'udun. syababa. Yang penting tu syababa tu. Ya'udu tak payah ubah apa sebab dia memang macam tu. Dia fi'il. Ka'annal kita Afkaruhu. Kitaba. Afkaruhu jadi dah tak apa, dia memang macam tu sebab dia khabar jumlah ismiyah. La'allal hasuba. Okey. Fil haqibah adalah khabar syibih jumlah. Syibih jumlah jar majrur. Satu lagi syibih jumlah zaraf. Laital mara dhidhu. Laital marada. Tahta saytara tak apa. Cuma nanti bila kita tengok tajuk kana wa akhawatuha dia sama. Dia akan melalui 5 jenis khabar juga. Dalam tajuk mubtada' khabar, kita belajar mubtada' duduk depan, mubtada' khabar. Kita akan nanti jumpa ayat mubtada' muakhar, khabar muqaddam, khabar duduk depan. Khabar duduk depan dalam situasi nombor 4 dengan nombor 5, iaitu syibih jumlah. Syibih apa? Zaraf. Syibih jumlah. Okey. Dalam ayat ni, kita ambil yang nombor 4 nombor 5 ni senang la'alla al-hasub fil haqibah. Mana mubtada'? La'alla. Mana mubtada'? La'alla. La'alla. Kan la'alla tu ada awak dia. Mana isim la'alla? Hasuba. Al-hasuba. Jadi mubtada' di depan lah tu. Ni mubtada' depan. Tapi tadi dia kata mubtada' wajib duduk belakang. Sekiranya syibih jumlah, ni syibih jumlah tapi tak wajib duduk belakang. Dia harus je, dia boleh duduk depan, boleh duduk belakang. Tapi dia wajib duduk belakang sekiranya, nampak ni, syibih jumlah wa kana ismuha nakirah. Sekiranya perkataan hasub ni nakirah. La'alla al-hasub tukar jadi nakirah jadi apa? Al-hasubah tu ma'rifah ke nakirah? Al-hasubah tu ma'rifah ke nakirah? Ma'rifah. Bila tukar jadi nakirah macam mana baca? Hasubah. Bila tukar hasubah dia jadi la'alla fil haqibati hasuba. Hasuban.
Hasuban, buang alif lam. La'alla fil haqibati hasuban. Ha, macam faham? Sekejap saya type. Ayat asal dia la'alla al-hasu bayatan al-hasubah tu apa tadi? Apa tadi? Nampak Ha, tengoklah WhatsApp group. Fil haqibah. La'alla al-hasuba fil haqibah. Okey. Sekarang ni al-hasub dia jadi apa? Mubtada. Ada. Okey. Tapi dalam keadaan sekarang ni mubtada dia mana dia punya control panel ni? Mubtada lah. Okey. Tapi sekiranya hasub tu jadi nakirah, hasub jadi nakirah, dia jadi macam ni. La'alla fil haqibati hasuban. Okey. Yang ni dia jadi mubtada muakhar wujuban. Nampak tak beza dia? Kalau mubtada nakirah dia kena wajib duduk belakang. Itulah explanation kepada gambar tadi. Okey. Yang ni okey. Inilah explanation kepada gambar tadi. Cuma tadi ni guna Al-Quran. Inna fiha qauman jabbarin. Jadi tak boleh guna inna qauman jabbarin fiha. Dia mesti sebab dia qauman tu dia kenapa dia wajib duduk belakang? Sebab dia mubtada nakirah. Mubtada muakhar nakirah. Qauman. Kenapa qauman? Sebab dia mubtada. Dia masuk kepada inna. Okey? Qauman jabbarin. Okey, seterusnya inna kadang-kadang ada ma kan? Innama, annama, kaifama, laitama, la'allama. Nampak gambar tu? Nampak tak infografik tu? Nampak. Nampak kan? Kalau masuk innama, kita nak dia dah tak ada dah. Kalau masuk innama ada ma selepas inna, hukum inna dah tak ada, terbatal. Jadi bila kita baca innamal mu'minuna ikhwah, kita i'rab innama tu, innama harfu taukidin muhasrin. Itu senanglah ataupun taukid. Innama harfu taukidin muhasrin. Hadis lain a'malu, apa dia ayat dia? Hadis dia? Tak dengar Ustaz. Hadis yang satu lagi innamal a'malu Biniat. hadis yang niat tu, hadis 40 tu. Oh, innamal a'malu bin niat. Jadi innama tu kita i'rab harfu taukidin wa hasrin. Al-a'mal mubtada bin niyat khabar. Mubtada khabar macam biasa Dia bukan isim innama khabar innama. Itulah cerita dia. Okey?
Okey. Hai. Lawan kepada inna inna wa akhawatuha apa dia? Kana. Kana. Kana wa akhawatuha Sekejap. Nampak gambar? Okey, dah belajar kan? Cuma kita share je lah. Kita ulang kaji balik. Kana wa akhawatuha, apa akhawat dia? Kana, asbaha, adha, amsa, dhalla, bata, sara, laisa, ma bariha, ma infakka. Kana, asbaha, adha, amsa, dhalla, dia ada kaitan dengan waktu. Asbaha pagi, adha waktu dhaha, amsa waktu petang. Okey? Cuma tamatut tasarruf maknanya dia boleh tasrif penuh. Dia boleh tasrif madhi, mudhari', amar. Laisa untuk jamid menafikan, dia jamid. Jamid tu maknanya dia hanya boleh laisa dengan laisa je, Laisa dia tak ada fi'il mudhari'. Ma bariha, ma infakka, ma azala, dia ada madhi dengan mudhari' saja, amar tak ada. Semua tu ma bariha, ma infakka, ma zala, ma fati'a, ma adama, dia menunjukkan istimrar. Dia bermakna berterusan. Okey. Jadi dekat sini tak apalah. Biasanya isim inna ni, isim kana ni dia datang dalam bentuk isim, sara zaidun. Tapi kadang-kadang dia datang dalam bentuk isim syarah. Laisa hadza. Hadza tu lah isim dia. Kadang-kadang dia datang dalam bentuk isim mausul. Ma amsa ma tubikha. Bermakna allazi, isim mausul ma bermakna allazi. Kadang-kadang dia datang dalam bentuk dhamir muttasil, kuntu mujtahidan. Jadi isim kana dia tu. Dhamir mustatir, kana salihan. Ada dhamir mustatir yang dibuang. Kana huwa salihan. Okey. Ni ada anwa'ul khabar. Anwa'ul khabar ni anwa'ul khabar ni ialah balik pada back to the square tadilah. Khabar mufrad, khabar jumlah fi'liyah, khabar jumlah ismiyah, khabar syibih jumlah. Cuma disebabkan khabar dia ada 5 jenis. Jadi tengok keadaan lah. Kana Zaidun mujtahidan. Kana Zaidun mujtahidan. Jadi mana khabar dia? Mujtahidan. Mujtahidan. Dhallal ma'u yasil. Mana khabar dia? Apa dia? Yasil. 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 Tapi bila kita i'rab, kita janganlah tulis yasilan. Dia jumlah fi'liyah. Kita kena i'rab fi'il tu dulu. Yasilu fi'il mudhari' marfu' bid-dhammah. Wal fa'il dhamir mustatir taqdiruhu huwa. Wal jumlatul fi'liyatu fi mahalli nasab khabar dhalla. Wal jumlatul fi'liyatu fi mahalli nasab khabar dhalla. Ni jumlah ismiyah bersama. Wal jumlatul ismiyatu fi mahalli nasab khabar asbaha. Yani amsat tasamuh fawqa al-ahqad. Maksudnya dia sifat toleransi ni dia mengatasi sifat dengki. Mana syibih jumlah dia? Fawqa al-ahqad fi surur. Jadi kita i'rab syibih jumlah jar wa majrur, syibih jumlah zaraf fi mahalli nasab khabar amsa. Fi mahalli nasab khabar amsa. Okey, itulah tu dia punya ni. Okey. Tapi mujud mujud independent study ni tak ada i'rab. Call je jenuh nak jawab. Alhamdulillah tak ada. Tapi ada quiz kan? Ada quiz ke?
Pasal nanti kita tengok kan. Tak apalah, kuis tu nanti saya permudah-mudahkan lah. Bukan permudah, maknanya tak susah lah. Ni bersama. Dia ada nama, dia ada tajuk mubtada muakhar, khabar muqaddam. Okey. Tapi sebab asbaha ladaina sayyarah, cuba tengok ayat ni. Asbaha ladaina sayyarah. Kami ni telah terjadi keadaan kami dah ada kereta. Mana mubtada? Mana khabar? Ladaina sayyarah. Mana mubtada, mana khabar? Ladaina mubtada sayyaratu khabar. Tak. Sayyarah tu adalah mubtada. Ladaina khabar. Dia panggil khabar muqaddam. Mubtada muakhar. Jadi ladaina, asal ayat dia sayyaratun ladaina. Sayyarah tu mubtada muakhar. Ladaina khabar nakirah. Kenapa dia di belakang? Sebab dia nakirah. Jadi dia wajib di belakang. Okey? Tapi tak payah baca sayyaratan. Tak payah baca sayyaratan sebab asal ayat dia sayyarah tu mubtada. Asbaha dia hanya menasabkan khabar. Okey? Asbah hanya menasabkan khabar. Tapi khabar sibih jumlah. Tak payahlah. Kita tak payahlah tulis apa-apa. Okey. Seterusnya, yang ni mudah. Kita ulang kaji 4 ni lah. 4 ni. 4. Selepas kana inna wa akhawatuha. Kana wa akhawatuha. Satu lagi. Dhanna wa akhawatuha. Nampak gambar? Nampak. Okey. Saya tutup gambar ni. Dhanna wa akhawatuha ni dia, okey, kalau inna tadi, inna menasabkan mubtada. Innallaha basirun. Tapi kalau kana terbalik, kanallahu basiran, menasabkan khabar. Dhanna ni dia menasabkan dua-dua, menasabkan mubtada dan menasabkan khabar. Contoh ayat, al-jawu harun, cuaca panas. Al-jawu mubtada marfu' wa harun khabar marfu'. Okey, dhanna wa akhawatuha ni dia ada akhawat dia. Dhanna ra'ait, dhanna, dia adalah, dia panggil af'al az-dhann, fi'il sangkaan. Contoh ayat, dhanna ar-rajulu al-jawwa harran. Dia ada dhanna ar-rajulu al-jawwa harran. Apa yang terjadi pada al-jawwa harrun? Dhanna fi'il, ar-rajulu fa'il, al-jawwa maf'ulun bih awal, harran maf'ulun bih tsanin. Faham? Faham. Cuma dia adalah akhawat dia tu, akhawat dia nanti ada dalam PowerPoint, tapi saya tunjuk yang salah. Dia panggil dhanna wa akhawatuha. Semua perkataan-perkataan yang masuk bawah dhanna ni dia ada maf'ulun bih awal dengan maf'ulun bih tsanin. Okey. Yang ni lah, yang lain senang je lah, yang lain kita apa nama, kita ulang kerja hari lain lah. Aku tak boleh nak banyak-banyak ni. 4 cukup. Inna wa akhawatuha, kana wa akhawatuha, dhanna wa akhawatuha. Yang last ni nama dia kada wa akhawatuha. Okey, nampak gambar? Nampak. Ni panggil. Okey. Kada wa akhawatuha. Kada wa akhawatuha ni, ingat dia punya basic dia, hukum dia sama macam kana. Hukum dia sama macam kana wa akhawatuha. Makna dia ada isim kada, khabar kada. Okey. Kalau isim kana marfu' ke majrur?
Marfu' ke mansub? Kana, isim kana. Kana. Kana Marfu'. Allahu sami'an. Marfu'. Khabar kana. Kana Allahu basiran. Majruh. Kana Majruh. Allahu sami'an an. Berkaitan. Masuk. Jadi Mansub. isim jadi kana tu samalah macam kada. Hukum dia sama. Sama. I'rab dia sama. Cuma kena ingat isim kada ni ada tiga kategori. Af'alul muqarabah, af'alul raja' dengan af'alul syuru'. Af'alul muqarabah perkataan dia kada ausyaka karaba. Dia menunjukkan hampir-hampir berlaku. Hampir-hampir terjadi. Okay? Yakadu zaituha yudhi. Jadi kalau kita i'rab zaituha isim kada, yudhi khabar kada. Okay? Dia ada tiga af'al muqarabah. Al-muqarabah ni min qarib, makna hampir-hampir berlaku. Hampir-hampir. Ausyaka az-zulmu an yantahiya. Kezaliman itu hampir-hampir berakhir. Itulah ada makna hampir-hampir. Yang kedua, kategori kedua dalam isim kada, dia duduk bawah af'al raja', harapan. Antara perkataan yang ada tiga perkataan yang sering digunakan merujuk kepada ar-raja'. Asa, hara, yang ni satu lagi. Dia tak merahkan. Patutnya dia dimerahkan. Ikhlaulaqa. Ikhlaulaqa. Nampak Asa, hara, ikhlaulaqa. Ikhlaulaqa. Okay, ini makna dia mudah-mudahan. Oh, mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Asa rabbukum an yukaffiru ankum sayyi'atikum. Mudah-mudahan Tuhan kamu menghapuskan daripada kamu kesalahan-kesalahan kamu, dosa-dosa kamu. Mana dia sama? Asa hara ikhlaulaqa. Haral maridu an yashfiya. Jadi mudah-mudahan pesakit itu akan sembuh. Jadi bila kita i'rab fi'il madhi naqis lah, fi'il madhi naqis, al-marid isim hara an yashfiya, kita akan i'rab lah. Ani harfu masdariyan wa nasbin, yashfiya fi'il mudhari' marfu' bi ad-dhamma bi mansub, fi'il mudhari' mansub bi an bil fathah al-muqaddarah wal jumlatul fi'liyatu fi mahalli nasab khabar hara. Jadi samalah. Al-marid ni isim hara, an yashfiya khabar hara. Yang ketiga adalah af'alus syuru'. Af'alus syuru' ni dia menunjukkan mula berlaku. Mula berlaku. Antara perkataan dia syara'a, bada'a, ansya'a, akhadha, ja'ala, tafiqa. Senang ingatnya akhadhalah ataupun bada'a. Af'alus syuru' senang ingat dia mula dengan perkataan bada'a. Mana dia? Mula. Tapi bukan mula apa? Dia mula selepas contoh ayat dia. Bada'a asy-syajaru tasqutu awraquhu fi fasl kharif. Dia pokok-pokok itu mula gugur daun-daunnya pada musim luruh. Okey? Ni bada'a lah. Jadi bila kita i'rab bada'a asy-syajaru tasqutu, bukan bada'a fi'il asy-syajaru fa'il. Itulah beza dia. Bada'a sini bukan fi'il tam, ini nama dia fi'il naqis. Kalau fi'il tam kita i'rab bada'a fi'il syajaru fa'il. Tapi ini fi'il naqis. Bila kita i'rab bada'a fi'il madhi naqis, asy-syajaru isim bada'a marfu'. Tasqutu fi'il mudhari' fi'il wal fa'il fi mahalli nasab khabar bada'a. Mafhum? Nak beza fi'il tam dengan fi'il naqis ni, kalau kita kata akhadhat al-amwaju tataharrak, patutnya ini fi'il, ini isim lah. Ombak mula mengambil apa? Ombak mengambil pantai ke, ombak mengambil pokok ke, ombak menghempas pantai ke. Tapi kat sini fi'il
Ini apa ni isim? Ni jadi fi'il balik. Kan? Sebab tu ni ini bukan fi'il tam. Ini menunjukkan mula. Akhazat ni bukan makna mengambil, sini mula. Makna dia ombak mula bergelora. Akhazatil amwaju tataharraku. Ansha'al muhandisuna yabnunal manazil. Makna dia para jurutera itu mula membina rumah-rumah. Okay? So ini adalah isim kada. Ada 4 benda penting dalam nawasikh al-jumlatul ismiyah. Inna wa akhawatuha, kana wa akhawatuha, dhanna wa akhawatuha, isim kada wa akhawatuha. Isim kada ada tiga jenis. Af'alul muqarabah, af'alur raja', af'al asy-syuru'. Okay? So inilah infografik lain yang ada tajuk nahu lain yang ada dalam nahu 1 ni, asmaul khamsah, abun akhun hamun fuzu, af'al khamsah. Kemudian ada tajuk naib fa'il, ada fa'il, naib fa'il. Kemudian ada tajuk mamnu' minas sarf. Kita akan tengoklah lepas ni. Minggu depan kita tengok mamnu' minas sarf. Kemudian dalam nahu 1 ada la an-nafiyah lil jins, tapi dalam praktikal grammar tak ada rasanya. La an-nafiyah lil jins. Okay. Dalam praktikal grammar ada tambah tadilah. Uslubul ikhtisas saya dah type tadi kan. Uslubul ikhtisas wal ighra' wat tahzir. Okay. So untuk assignment ada apa-apa nak tanya? Doktor, yang poster tu buat dalam bahasa Melayu boleh kan? Tapi janganlah bahasa Melayu semua, campur-campur. Arab lah bagi banyak. Okay. Kalau buat Melayu semua nanti kalau CCE tanya apa ni kalau subjek bahasa Arab ke bahasa Melayu? Yelah, buat bahasa Arab lah. Doktor. Ambil lah internet kan banyak, Google je. Okay. Doktor. Dia poster tu buat macam infografik ke? Tak, campur-campur lah. Tapi poster kan kita nak buat macam iklan program. Ada tajuk, ada tarikh, ada masa, ada objektif, siapa penceramah dia. Macam tu lah. Poster program. Bahasa Arab. Okay. Lagi apa yang nak tanya? Kalau nanti kalau tak pasti, tanya nanti saya kalau saya jumpa gambar, saya post dalam grup. Contoh kan. Contoh poster. Tapi basic yang macam saya cakap tu lah. Tak perlu complicated. Yang penting ada lah. Tapi jangan buat poster bahasa Melayu, susah saya nak menjawab. Ada apa lagi nak tanya? Apa lagi? Yang topik nak present tu, doktor. Pilihlah satu je lah. Kalau nak ambil yang muda-muda, yang muda-muda, yang mana? Buat PowerPoint lah. Buat PowerPoint, masukkan suara. Nak masukkan suara, lepas tu kau buat jadi video ke? Muka yang kita tak payah kan? Muka kita present tak payah? Tak payah. Tak semestinya. Yang penting ada nota tu lah dengan suara. Betul. Suara kita macam tengah present lah kan? Suara kita Tengah present, macam tengah ajar lah. Tengah explain. Contoh kalau kita present Asmaul Khamsah boleh tak tu? Boleh, boleh. Selepas ada seorang nama apa? Tak ingat nama yang duduk Sabah tu. Dia siap buat berlakon. Dia repeat apa? Dia independent subjek balaghah. Laki yang Sabah tu kan?
Dia hantar semua, Ya. saya bagilah A kan. Yang penting ada semua, nak macam mana? Orang tanya apa, saya je buat semua. Yang masalahnya kalau dia tak buat, macam mana saya nak bagi markah? Inilah. So apa-apa nanti tanya dalam grup Saya akan hantar recording ni dalam grup nanti insya-Allah. Ada apa lagi? So minggu depan kita discuss baliklah bila nak online. Doktor, quiz tu nanti kan bulan 12 kan? Insya-Allah. Saya tak buat lagi. Saya tengah duk baca sikit. Saya takut nanti ada silap kan. Oh, yang PowerPoint tu tak masuk semua topik pun tak apalah. Topik-topik yang penting lah. Okey. Okey, ada apa lagi Fuad? Ustaz Fuad. Tak ada apa doktor. Cendol pulut satu, Fuad. Datang lah. InsyaAllah. Tak boleh hantar pakai GrabFood jauh kan? Ada Roblox Ufan tak? Nak datang dari Putrajaya? Ufan tak boleh jauh. Kalau Putrajaya jauh, kalau Gombak boleh. Sama je jauh. Tengah-tengah. Gombak dia tak ada Roblox. Tak tahu Tak apa apa, nanti seminggu 2 nanti okey lah. Ya. Okey, so nanti kita sambung dalam grup tanya dalam grup ya lah. Okey doktor, syukran jazilan. Nanti kalau saya Assalam. buat nanti saya tunjuk doktor dulu lah. Kalau salah nanti doktor cakap. Boleh tunjuk dulu. Nanti siap tunjuk dulu supaya saya boleh komen. Bila pembetulan boleh dah saya bagi markah. Maknanya saya bagi markah tu boleh bagi lebih sikit lah. Ya. Okey doktor. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih doktor. Syukran jazilan ya doktor. InsyaAllah.